سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kepada kita pada hari Ahad ini untuk meneruskan siri yang kedua. Kita ada 2 siri sahaja, iaitu kisah lembu betina pada kisah Bani Israel. Pada kisah Bani Israel. Saya minta tuan-tuan perempuan sekalian untuk mute dulu masing-masing. Nanti boleh buka ataupun unmute semula lepas sesi kita berakhir insya-Allah, ataupun kalau ada soalan lah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari itu kita baca ayat Al-Quran surah Baqarah, surah Al-Baqarah bermula pada ayat 67 sampai ayat 74. Yang tu sahaja yang memfokuskan cerita tentang Bani Israel dan kisah lembu betina. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita melihat ayat tersebut, nanti tuan-tuan boleh baca, kita dah baca dah itu, ada pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel. Pertemuan di antara Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel, yang mana pertemuan ini berlaku disebabkan mereka minta tolong kepada Bani Israel ni, minta tolong kepada Nabi Musa alaihi salam menyelesaikan satu kes pembunuhan. Kes pembunuhan ini adalah kes pembunuhan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri. Tetapi oleh kerana terjebaknya ataupun pembunuh itu melakukan satu benda yang memberikan kacau bilau kepada masyarakat Bani Israel pada waktu tersebut, apa yang terjadi apabila dibunuh orang tersebut, maka selepasnya mayat dia telah dicampakkan di hadapan salah seorang ahli keluarga terdekat di kalangan si pemati tersebut, menyebabkan ada pertuduhan dan kacau bilau berlaku. Pertuduhan apa? Pertuduhan bunuh. Siapa yang bunuh siapa, siapa yang bunuh siapa, maka terjadilah orang kata konsekuensinya, terjadilah perbalahan di antara mereka, sehingga kan mereka saling menuduh tapi mereka tak dapat cari siapakah pembunuhnya. Padahal di kalangan yang membangkitkan perkara ini ialah pembunuh itu sendiri. Pembunuh telah membunuh dan telah membuat kacau bilau, meletakkan mayat tersebut di salah satu keluarga terdekat kepada keluarga si mati. Maka mereka akhirnya membawa perkara ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam minta kepada mereka satu perintah daripada Allah. Ini bukan perintah Nabi Musa, tetapi ini adalah perintah Allah. Mereka minta tolong pada Nabi Musa, wahai Musa, selesaikan masalah kami ini. Macam mana kami nak cari pembunuh dia? Macam mana kami nak cari pembunuh? Maka Nabi Musa alaihi salam beberapa kali Nabi Musa bagi tahu, innallaha ya'murukum, innahu yaqul. Kemudian kata innahu yaqul. Kemudian Nabi Musa alaihi salam kata lagi innaha
ia merujukkan kepada bukan Nabi Musa alaihi salam yang menentukan apa yang mereka minta, ataupun apa yang mereka minta. Mereka minta cari pembunuh. Nabi Musa alaihissalam hanya menyampaikan arahan Allah. Arahan Allah hanya menyatakan apa? Menyatakan kamu kena cari seekor lembu betina, pergi sembelih dia. Itu sahaja. Arahan mudah tak? Arahan mudah. Arahan mudah. Tetapi pelbagai cabaran yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga ia menangguhkan benda yang senang menjadi susah. Benda yang senang menjadi susah. Maka kita tengok sedikit demi sedikit apakah ibrah yang boleh kita dapat pada hari ini melihat kepada cerita Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ini pada zaman dia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah ceritakan itu, kita singkat balik satu demi satu apakah ibrah yang boleh kita dapat. Saya letakkan poin ini secara berterabur, tapi insya-Allah semoga kita boleh manfaat sedikit insya-Allah. Yang pertama, kita melihat hikmah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan cerita ini dalam surah Al-Baqarah. Siapa yang ada Quran, siapa yang ada Quran depan mata dia, kalau perasan, kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita akan jumpa a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan? Kita akan nampak cerita apa? Cerita tentang cerita Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Kemudian mereka yang beriman, kemudian mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, mereka yang melakukan kekufuran kepada Allah, iaitu mereka yang kafir. Kemudian selepas pada cerita tentang sifat-sifat orang kafir ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang mereka yang munafik. Mencerita tentang mereka yang munafik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Adam dan Iblis. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dan Firaun. Nabi Musa alaihi salam dan Firaun. Apabila kita melihat kepada cerita Nabi Musa alaihi salam dan Firaun, ia datang selepas daripada kisah Nabi Adam dan dan Iblis. Ya. Kisah malaikat dan Iblis. Maka ini adalah cerita Nabi yang kedua diceritakan di dalam Al-Quran. Cerita Nabi yang kedua yang disebut di dalam Al-Quran secara agak detail. Sehingga kan apabila kita membaca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, kita akan jumpa ayat Al-Quran ni yang cerita tentang Nabi Musa alaihi salam bermula pada ayat 49 lagi. Apabila Allah cerita wa idh najjaynakum min ala fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'akum inna fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Cerita tentang ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan mereka. Telah menyelamatkan mereka, iaitu Bani Israel daripada ancaman siapa? Ancaman kaum Qibti yang berada di bawah kekuasaan Firaun. Senang cerita, Bani Israel pada waktu tersebut ditekan, dizalimi oleh Firaun. Yang mana mereka seksa Firaun ni. Dan Firaun akibat daripada pekeliling yang telah diletakkan oleh Firaun kata apa? Firaun kata segala anak lelaki yang dilahirkan oleh Bani Israel mestilah dibunuh. Yuzabbihuna abna'ahum, anak lelaki bunuh, wa yastahyuna nisa'ahum. Dan pekeliling membiarkan bahawa anak perempuan tak apa, boleh hidup, jangan bunuh. Baik. Apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala
letak cerita ni dalam surah Al-Baqarah, cerita awal-awal tentang Bani Israel. Cerita awal-awal tentang Bani Israel. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelumnya Allah menceritakan tentang karakter orang kafir, karakter orang munafik, dan karakter-karakter ini ada di dalam ataupun ada kepada mereka, iaitu Bani Israel. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok Bani Israel ini, sikap Bani Israel ini, hikmahnya, keberadaan, contoh hikmah keberadaan surah ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang sifat sejenis manusia ini yang ada pada zaman Nabi Musa AS, dan walaupun ia cerita tentang Bani Israel, perangai huduh mereka ni, tetapi sesungguhnya ia menceritakan tentang kita. Ia menceritakan tentang kita. Bani Israel ni, cerita dia, kita nampak Bani Israel ni jahat lah. Tapi apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, sesungguhnya aku bawa cerita ni kepada kamu, nak cerita kata ada satu bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada mereka cukup banyak. Nikmat kepada mereka cukup banyak. Tuan-tuan ingat tak Nabi Musa AS? Cerita Nabi Musa ni di antara cerita yang paling panjang dalam Al-Quran. Dan kita tahu Nabi Musa AS disebut dalam Quran paling banyak, disebut nama Nabi Musa, tak salah. Nanti tuan cek, ada 136 kali nama Musa disebut di dalam Al-Quran. Banyaknya nama Nabi Musa itu juga menunjukkan kepada kita banyaknya cerita yang dibawa dalam Al-Quran. Kalau kita tengok cerita Nabi Musa AS dalam Quran, kita gabung-gabungkan cerita, kan, daripada yang pertama surah Al-Baqarah sampai ini surah yang terakhir tentang Nabi Musa AS. Para ulama menyatakan kita boleh mencapai 1 juzuk Al-Quran cerita tentang Nabi Musa AS. Baik. Allah meletakkan cerita ni dalam Quran, cerita awal-awal, tetapi ia adalah cerita yang terakhir yang Allah nak sampaikan kepada kita Bani Israel ni. Sebelumnya Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam. Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita pada wahai manusia, wahai Afwan, wahai orang Islam yang berada di Malaysia, apa nikmat yang kamu tak ada? Semua Allah bagi nikmat kat kamu. Aku nak minta satu je daripada kamu. Aku nak minta kamu beriman daripada aku. Tengoklah, kenapa kita kata nikmat yang diberikan kepada Bani Israel ni sangat banyak, sehingga kan mereka pun kata we are the chosen nation. Seolah-olah kami ada Sya'bul Mukhtar, kami adalah umat ataupun kami adalah bangsa yang terbaik, menjadi pilihan, the chosen one, pilihan Allah, pilihan Tuhan. Tapi mereka ini sombong dan mereka ini jahat. Kejahatan mereka, kesombongan mereka, bukan Allah nak cerita tentang Bani Israel semata-mata. Kita jangan jadi macam Bani Israel. Bani Israel, ingat, Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Nabi Musa AS setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ingatlah, Nabi Musa AS sebelum tu duduk sekali dengan Firaun, dalam istana. Kan dia dibesarkan dalam istana. Kemudian Nabi Musa AS dia keluar sembunyi-sembunyi. Pada satu malam menceritakan dia masuk ke dalam Al-Madinah, iaitu kalau ikutkan Memphis lah, di kota apa nama Memphis. Dia masuk dengan secara orang kata sembunyi-sembunyi, sebab orang istana kan kena jagalah. Kan kita kena ingat Asiyah isteri Firaun, Asiyah isteri Firaun yang menjaga Nabi Musa AS, bela dia apa semua. Sehinggalah Nabi Musa AS ni satu malam dia keluar sembunyi-sembunyi dan dia tengok ada satu perkelahian berlaku. Apabila berlaku perkelahian,
di kalangan rakyat ada dua orang yang terlibat. Seorang Arab Qibti, orang Fir'aun lah. Nah, yang seorang lagi ialah seorang daripada Bani Israel yang ditindas. Dalam cerita tu, seorang lelaki daripada Mesir ni, orang tempatan. Kita nyatakan orang tempatan dengan badan besarnya, dengan kuatnya, menindas, pukul seorang lagi di kalangan Bani Israel yang lemah ni. Nabi Musa AS, orang yang adil, Nabi Musa AS, dia tak boleh tengok orang kena tindas. Maka dia masuk campur. Dia membela orang yang ditindas. Sehingga berlaku pergaduhan. Dia hanya menampak sikit saja. Dalam kisah tu dia hanya tumbuk ataupun dia membuat satu pukulan. Satu pukulan tu kepada Arab Qibti itu, apa jadi kat dia? Mati terus. Satu pukulan, knock out, bukan knock out. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'in. Terus out. Orang kata habis. Terus. Kan? Terpadam terus umur dia. Ia adalah satu benda yang besar, berlaku kes pembunuhan. Dan Nabi Musa AS pada waktu itu belum menjadi Nabi lagi, belum menjadi Rasul lagi. Ya. Ketika mana orang kata pemuda lagi. Maka Nabi Musa AS hal ni akhirnya dapat kepada Fir'aun, dapat kepada orang-orang Fir'aun, dan mereka menyatakan kepada Musa bahawa kamu tak selamat sebab kamu membela Bani Israel. Kamu menjadi hero kepada Bani Israel yang ditindas di Mesir. Dan waktu tu orang yang menindas ini, dianggap sebagai superior sebab orang tempatan. Bani Israel ni buat pilah macam mana pun, hampa tetap salah. Maksudnya teruklah keadilan yang ada pada waktu tu. Menyebabkan Nabi Musa AS ambil keputusan untuk melarikan diri. Maka dia menuju ke Madian. Maka tuju di Madian tu berjumpalah dengan dua orang wanita, anak kepada, ada yang menyatakan anak pada seorang lelaki yang saleh, ada ulama yang menisbahkan anak kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Maka mereka berkahwin, cerita dia panjang. Cuma nak cerita kata lepas pada tu Nabi Musa AS telah berkahwin di antara 8 hingga 10 tahun. Nabi Musa AS rindu dekat Mesir. Nak buat comeback, waktu tu dah kahwin. Kan? Maka berjalan daripada Palestin menuju ke mana? Daripada Madian lah, daripada Madian itu menuju ke Mesir sampai di kawasan Tursina. Maka di sinilah Allah Subhanahu Taala jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia pada Allah Subhanahu Wa Taala wa kallama Allah Musa taklima, bercakap direct dengan Nabi Musa alaihissalam. Waktu tu Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Waktulah Nabi Musa diberikan tongkat. Waktulah Nabi Musa diberikan mukjizat. Banyak mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey, dipendekkan cerita, misi Nabi Musa alaihissalam ialah kembali kepada Fir'aun, wa qulu qawlan layyina, cakap elok-elok kepada Fir'aun. Untuk apa? Untuk nak deal, jangan buat kezaliman kepada Bani Israel. Teruk sangat ni. Dan berimanlah kepada Allah, kan, Tuhan yang selayaknya disembah, Tuhan sekalian manusia, sekalian alam. Maka Allah, last sekali kita pendekkan lagi cerita, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Pada masa yang sama Allah nak cerita apa? Aku menyelamatkan Bani Israel. Apa jadi? Cross Laut Merah. Apabila cross Laut Merah, menyelamatkan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, kan? Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Tenggelam di lautan, ditenggelamkan Allah Subhanahu Wa Taala di lautan, di depan mata Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat, terbelah laut,
Di hadapan siapa? Di hadapan kaum Bani Israel. Melihat di depan mata mereka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Kalau kita berada di zaman Nabi Musa melihat semua ini di depan mata, oh, untung kita. Kan? Daripada satu sudut tengok, ya Allah, kita melihat mukjizat ni di depan mata. Mukjizat ni apa dah? Min ayatillah, di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda kekuasaan Allah. Maka mereka cross Laut Merah. Apabila mereka berjaya, tentera Firaun dan Firaun mengejar mereka, akhirnya tenggelam di dalam laut, bertangkup kembali. Mati ya. Terhapus. Terselamat Nabi Musa dan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa. Maksud dia Nabi Musa, apa dia punya misi dia? Bawa balik Bani Israel kan ke mana? Ke Palestin. Okey. Baik. Apabila mereka dah selamat daripada Firaun, Allah menyelamatkan mereka di depan mata mereka, mereka sampai kat Sinai. Apabila mereka sampai kat Sinai, Bani Israel ni dah terbiasa. Dah terbiasa. Mereka ni tidak beriman pada Allah. Tidak beriman pada Allah. Mereka terbiasa di Mesir melihat kaum Qibti ini menyembah Tuhan daripada berhala. Apabila mereka sampai kat Sinai, mereka tengok apa? Mereka tengok ada satu kaum ini, mereka menyembah berhala Tuhan mereka. Mereka menganggap berhala itu sebagai Tuhan mereka sembah. Mereka minta kat Nabi Musa alaihissalam, minta kat Nabi Musa, wahai Musa, boleh tak kamu buat kepada kami Tuhan seperti mana berhala tu yang boleh kami sembah? Nampak cantik. Baru selepas diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru selepas melihat ayat Allah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, sepatutnya beriman dengan Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik. Ni tak, tengok saja orang buat macam tu, tengok orang nak tiru. Tengok saja menyembah berhala, tengok macam syok, nak tiru. Baik. Maksud dia, kita ni jangan mudah terpengaruh dengan orang. Allah nak bagi tahu kat kita, jangan mudah terpengaruh dengan orang. Jangan kita mudah untuk apa yang orang buat, kita nak buat. Ini sikap Bani Israel. Culture orang lain, kita tengok macam syok je, kita nak buat. Walaupun benda itu bukan ibadat sekalipun. Kan? Cuma yang ni dalam bab kesyirikan, dalam bab ibadat, bukan kepada Allah, hakikat yang sebenarnya. Maka mereka minta kepada Nabi Musa AS. Wajak tak tuan-tuan? Kalau kita kata, orang Kedah kata, wajak ni. Sepatutnya hang kena beriman kepada Tuhan yang hakikatnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui Nabi Musa AS. Tanyalah Nabi Musa tu ada depan mata. Tapi yang ni minta terus terang, kami nak sembah berhala. Baik tuan-tuan, Nabi Musa AS ni orang yang sangat bersabar. Tadi kita cerita, kenapa Nabi Musa ni tanpa kawan tu, yang dekat Mesir tu, dengan sekali tampar ataupun dengan sekali tumbukan, sekali tolakan, sekali pukulan, mati terus. Sebab itu, banyak, satu lagi kisah yang masyhur, dan kisah ini adalah kisah yang benar. Nabi Musa alaihissalam menumbuk. Tumbuk siapa? Tumbuk malaikat maut. Sehingga malaikat maut ni terkeluar biji mata dia. Sekali dengar cerita ni, cerita malaikat maut yang ditumbuk oleh Nabi Musa alaihissalam ni, macam cerita ni macam cerita hadis maudhu' je, macam cerita tak betul je. Kan? Ia adalah riwayat Sahihul Bukhari, adalah kisah yang benar. Apa yang nak disampaikan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam tumbuk malaikat ni sampai terkeluar biji mata dia. Kisahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat maut ni untuk berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan apa? Bukan dalam keadaan bentuk asal
tapi dalam keadaan bentuk manusia. Dia jumpa Nabi Musa AS balik ke rumah, dalam bilik dia tengok ada seorang lelaki. Siapa? Lelaki ni apa nama malaikat tadilah. Ya. Dalam keadaan tidak mengenali, berbentuk manusia biasa. Dan kita tahu para malaikat dalam hadis yang banyak menceritakan yatamatsalu, dia boleh menyerupai orang, kecuali dia boleh menyerupai apa saja yang dia nak, dan dia boleh menyerupai orang seperti mana berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pernah berjumpa dengan Nabi Lut alaihi salam menjadi tetamu, kemudian mereka yang menghancurkan waja'ala 'aliyaha safilaha, menghancurkan tanah salah satu tanah Palestin, iaitu perkampungan mereka yang melakukan liwat pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Itu menunjukkan bahawa adanya malaikat dan mereka menyerupai manusia, sehingga kan awalnya Nabi Lut alaihi salam pun tak kenal mereka. Tak tahu kata mereka itu malaikat. Sehinggalah mereka kata kami adalah rusul yang diutuskan oleh Allah. Begitu juga dengan kes Nabi Musa AS didatangi oleh malaikat dalam keadaan biasa, dahlah berada dalam rumah dia, dalam bilik dia, masuk-masuk ada. Apa yang Nabi Musa buat? Tumbuk terus. Sekali tumbuk, terus KO. Itu adalah hadis yang sahih. Baik, kembali kepada cerita tadi, Nabi Musa AS ni, kalau dia ni perangai, dia boleh tumbuk seorang-seorang mati terus. Orang Bani Israel ni. Tapi itu bukan Nabi Musa AS. Nabi Musa tidak menggunakan kekerasan. Nabi Musa menggunakan sehabis baik hikmah. Ayat sebelumnya menceritakan Allah mendatangkan satu ilmu dan hikmah kepada Nabi Musa AS. Hikmah itu ada pada Nabi Musa AS. Mereka, apabila mereka diselamatkan oleh Allah, first kali mereka minta, kami nak sembah berhala, wahai Musa, boleh tak buat kami satu berhala? Minta pula kepada Nabi buat berhala. Orang ajar. Kemudian ketika mana mereka ni berjalan daripada Sinai nak menuju ke mana? Nak menuju ke Palestin. Balik ke kampung halaman sendiri. Mereka kata apa? Mereka kata kat Nabi Musa, oh ya Allah, panas ni. Musa panas. Nabi Musa AS kan minta kepada Allah untuk kurangkan kepanasan. Allah berikan kepada mereka apa dia? Berikan kepada mereka awan yang sentiasa menaungi mereka berjalan. Maksud dia tak rasa panas. VVIP. Siapa yang layan? Allah. Tu pun minta lagi nak sembah selain pada Allah. Maksud dia mereka ni Allah Ta'ala layan first class. Ketika mana atas dunia. Awan menaungi mereka sebab mereka panas. Dahlah macam tu. Mereka kata apa? Wahai Musa, kami lapar. Allah turunkan makanan manna wassalwa. Jumhur ulama menyatakan manna wassalwa ni bukan daripada dunia, tetapi daripada syurga. Diturunkan daripada langit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala direct kepada Bani Israel. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lapar Allah bagi. Kemudian dah sampai ke tempat rehat mereka. Nah, mereka berhenti, mereka dahaga pula, tadi lapar, bising, Allah Ta'ala bagi. Mereka dahaga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, tapi Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa, fadrib bi'asakal hajar. Kan, fanfajarat 12 'aina. Kan, Nabi Musa AS diarahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ketuk dia punya tongkat dia, maka adalah keluarnya air mata air, ada 12 air mata air untuk Bani Israel. Sebab apa 12? Sebab apa 12 tuan-tuan? Sebab Bani Israel ni suka duk berkelahi sama-sama mereka. So Allah Ta'ala bagi siap-siap dah. Hikmahnya Allah Ta'ala bagi siap-siap dah 12 air mata air sebab mereka ada 12 suku. Tuan-tuan, kita kena kembali kepada cerita Nabi Yaqub dan anak-anak dia. Nabi Yaqub ada berapa belah orang? Anak dia ada 12. Termasuk Bunyamin, Yahuza, termasuk Yusuf, semua ada 12. 12 ni mewakili 12 Bani Israel ni, ada 12 suku, 12 kabilah utama berdasarkan kepada anak Nabi Yaqub alaihissalam.
Siapa keturunan Yusuf? Siapa keturunan Bunyamin? Siapa keturunan kabilah pada Yahuza? Maka sebab itu Allah bagi dah dua belah. Hampa ambil seorang satu. Jangan bergaduh. Memang sifat mereka suka bergaduh. Baik. Maksud dia, mereka nak apa yang mereka nak, Allah Ta'ala bagi tak? Allah bagi. Sehinggalah Nabi Musa AS pada satu kes, Nabi Musa AS pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Taala, kan, dalam tempoh 40 hari. Setelah mana Nabi Musa extend 10 hari, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas arahan Allah. Maka dalam tempoh tu tak ada Nabi Musa ni, mereka minta seorang ahli sihir untuk buat seekor lembu. Yang tu yang nama dia lembu Samiri. Yang mana lembu ini keemas-emasan, lembu emas. No? Baik. Nak kata mereka ni Allah Subhanahu Taala hantar, sentiasa hantar Nabi. Nakkan hidayah. Apa yang Allah Ta'ala tak bagi kat mereka? Apa yang mereka minta kepada Nabi Musa AS, Allah Ta'ala perkenankan. Kalau kita berada di tempat Nabi Musa AS, kita rasa macam mana tuan-tuan? Kalau kita berada di tempat Nabi Musa AS, kita rasa, apa yang tak cukup lagi ya? Allah bagi dekat kaum aku ya, semua dah ada dah. Kan? Maka ayat ini, ayat surah ini, ayat cerita Bani Israel dan lembu ini menceritakan itu adalah cerita yang pertama, dan sekiranya kita mengikut penyusunan yang betul, ia di antara cerita yang terakhir tentang Bani Israel. Di antara cerita yang terakhir tentang Bani Israel, yang mana menceritakan tentang beberapa perihal yang akan kita sebutkan. Yang pertama, Allah Ta'ala memperkenalkan sikap Bani Israel yang mempermainkan agama. Ingat, ketika mana mereka ada masalah kepada kes pembunuhan. Kes pembunuhan ni siapa yang buat? Mereka sendiri yang buat. Di kalangan mereka. Kan? Tetapi memang suka nak menyusahkan orang lain, nak buat hal, pergi tuduh orang lain. Sama-sama mereka. Maka mereka lah kali tak boleh nak selesaikan masalah. Bila ada masalah, baru cari musuh. Bila senang, tak cari. Bila ada masalah, baru cari Musa alaihissalam. Apabila mereka jumpa Nabi Musa alaihissalam, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kamu kalau nak cari pembunuh dia, kena sembelih seekor lembu betina. Itu saja arahan Allah. Mudah tak? Mudah je. Lembu betina nak cari, banyak ribu ekor ada dekat Palestin ni. Hang cari, pilah dekat mana pun akan jumpa lembu betina, pi sembelih. Senang. Apa respon mereka? Qalu, mereka kata, atattakhiduna huzwa? Musa, hang nak pemain kami ya? Oh, hang nak main-main dengan kami? Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Why? Kenapa ayat hang nak pemain kami ke Musa? Dengan suruh kami sembelih lembu ni, apa kaitan sembelih lembu dengan cari pembunuh? Secara logik akalnya, rasionalnya tak ada kaitan. Kenapa nak memperbodohkan kami buat benda bodoh ni? Hang nak main-main dengan kami ke? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ni mereka serius. Sebelum ni, adakah mereka serius tuan-tuan sebelum ni? Mereka tak serius. Mereka mempermainkan Nabi Musa alaihissalam sebelum ni. Apa yang bukan sekadar Nabi Musa, mereka mempermainkan Tuhan Nabi Musa. Mereka mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana minta kepada Nabi Musa nak sekian-sekian, bagi tak? Bagi. Beriman tak? Tetap tidak beriman. Tetap tidak mengiktiraf Nabi Musa alaihissalam sebagai rasul mereka yang sepatutnya mereka ikut. Teruk tak mereka ni tuan-tuan? Teruk.
Sebab tu dalam surah ni, dalam kisah ni, kisah yang sangat-sangat dalam Quran ni, ayat sikit je. Kan, lebih kurang dalam 7-8 ayat. Tetapi menceritakan tentang sikap mereka yang huzwa. Dia mengatakan apa? Atattakhiduna huzwa, wahai Musa, anak main dengan kami. Ayat ni menceritakan kepada kita sesungguhnya mereka pada awalnya memang suka mempermainkan orang. Mereka mempermainkan orang boleh. Orang nak main-main dengan mereka tak boleh. Perasan tak? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sifat mereka yang suka main-main, apabila Allah Subhanahu Wa Taala minta mereka untuk sembelih lembu, sepatutnya mudah tak sembelih lembu? Habis cerita, mudah je lah. Kan? Dan arahan Allah semuanya adalah mudah. Nak bagi tahu kata apa? Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama ni Allah Taala permudahkan. Jangan kita menyusahkan. Berapa banyak ayat yang Allah sebut, yang Nabi sebut rafa'ul haraj. Kita agama ni datang dalam bentuk untuk memudahkan, mengangkat kesusahan. Tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk. Tak boleh solat duduk, boleh solat mengiring. Okay? Tak boleh nak ambil wuduk, ada tayammum. Kan? Maka agama ni datang dalam bentuk mudah dan memudahkan urusan mereka. Asalkan dapat menyelesaikan masalah. Tetapi apa yang mereka kata? Ingat lah. Mereka kata apa? 3 kali. Kalau kita baca dalam ayat ni, ud'u lana rabbak, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, hang tolong sat, tanya kepada Tuhan hang, doa kepada Tuhan hang supaya bagi tahu kata kami tak dapatlah lembu betina ni apa warna dia ya? Lembu betina ni macam mana ya? Kalau kata warna dia, okey, macam mana warna dia ya? Nampak tak apabila Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa jawab dah, oh warna dia sekian-sekian. Umur dia macam mana? Lembu ni umur dia macam mana? Umur dia tak terlalu tua, tak terlalu muda. Kemudian tanya lagi, apakah warna dia? Kemudian Nabi Musa alaihi salam kata safra'un faqi'un. Warna kuning yang kekuningannya terang, kuat, yang cantik. Kemudian tasurun nazirin. Cerita tentang apa? Cerita tentang apabila kita tengok dia, kita rasa, wow, cantiknya lembu ni. Wow, rarenya lembu ni. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kita cerita kenapa Allah meletakkan ayat dalam Quran ni di antara ciri-ciri pemilihan lembu, mestilah lembu tu tasurun nazirin. Apabila kita tengok dia akan menimbulkan rasa wow. Begitu. Saya sebut wow ni, mata ni buka lah. Nak tunjukkan kepada kita pada sikap Bani Israel itu suka kepada materialistik. Tengok saja menyebabkan wah. Kan? Sebab itu apabila kisah ini ada kaitan dengan lembu Samiri, mereka tengok lembu Samiri diperbuat daripada emas. Boleh bercakap, berkata-kata, dihidupkan daripada emas. Maka mereka tahu sembah dah. Jadi Tuhan nak kata Bani Israel ni rapuh. Ada lagu rapuh, boleh dengar lah lagu rapuh, Opik kan. Baik lagu tu. Sebab itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tahu mereka mempermainkan agama, mereka suka mempermainkan agama. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni ada tak sifat Bani Israel yang suka main agama? Berlampak kan? Orang kata pakailah, tutuplah aurat. Apa jawab kita? Lebih kurang Bani Israel. Kami tak dapat hidayah lagi daripada Allah. Kalau kami nak tutup aurat, lepas kami dapat hidayah, kami tutup Sekarang ni kami tak dapat lagi ikhlas tu. Kan? Kalau Allah bagi ikhlas, kami buatlah. Baik tuan-tuan, ini adalah satu sendaan, mempersenda agama. Mempersenda agama. Sebab Bani Israel ni dia ada saja hujah untuk berbalas. Ini pesenda ni kita panggil apa? Yang ni yang Allah kata huzwa.
Atattakhiduna huzua, Bani Israel kata. Tuan yang dirahmati Allah, perasan tak yang kata sikap Bani Israel ni yang suka mempermainkan Allah, suka mempermainkan Rasulnya, mereka nak mempermainkan Nabi Musa AS, tanya pula warnanya, umurnya, sehingga mereka susah nak carilah kali. Nak cari warna kuning, faqi'un, itu adalah lembu yang paling berkualiti. Sehingga kan akhirnya ada riwayat Israiliyat, ni riwayat Israiliyatnya, yang menyebut kata harga lembu tu adalah paling mahal yang dimiliki oleh seorang anak yatim. Yang mana mereka terpaksa membeli lembu tu dengan harga apa? Emas seberat lembu. Nampak tak? Nampak tak bohongnya cerita ni? Sebab tu dia kata apa? Itu riwayat Israiliyat. Jangan kita terus menerima. Mereka nak lembu tu, bayar harga lembu tu, mestilah emas seberat lembu. Celah mana nak pergi cari emas seberat lembu tu? Kan? Tak jumpa. Dah lah duduk kat padang pasir. Kan? So, ia adalah cerita yang tidak masuk akal. Cumanya nak cerita kepada kita bahawa mereka ini suka mempermainkan agama. Boleh nah? Baik, seterusnya. Yang ketiga. Yang ketiga, meladani sifat sabar Nabi Musa alaihissalam. Innallaha saburun, Allah maha sabar. Tuan, Nabi Musa sangat sabar dengan Bani Israel. Apa yang Bani Israel minta, Nabi Musa balas dengan berdoa kepada Allah supaya diberikan kepada mereka. Tuan-tuan, Nabi Musa minta mereka ni buat apa, Bani Israel ni? Minta beriman je kepada Allah. Apabila mereka minta, Nabi Musa layan dengan harapan semoga mereka beriman. Ingat tak, Nabi Musa yang menyelamatkan mereka daripada Firaun, selamat-selamat saja, terus tak nak beriman. Terus minta patung sembahan berhala. Nak saja makanan, Allah Ta'ala turunkan makanan, mana wasalwa daripada langit. Nakkan air, Nabi Musa AS menggunakan tongkatnya, fadrib bi'asakal hajar. Kan? Maka dapat air mata air, 12 air mata air kepada Bani Israel. Sabar tak Nabi Musa, walaupun Nabi Musa tahu mereka ni mempermainkan Nabi Musa dan Allah. Kalau kita berada di tempat Nabi Musa alaihi salam, kalau kita berada di tempat Nabi Musa alaihi salam, macam mana kita boleh tahan ke dengan Nabi Musa? Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi Musa alaihi salam ni pernah disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sifat sabar dia, melalui sikap yang ada pada Umar bin Khattab. Umar Al-Khattab bukanlah kata Umar ni terkenal dengan kesabaran, tetapi Umar ni terkenal dengan backing. Umar ni kuat dan Umar ni kuat. Kalau kita tengok dalam tak salah saya dalam Siyar A'lam An-Nubala, cerita tentang macam mana rupa bentuk Umar ni. Umar ni botak kepala dia, besar biji mata dia, besar rangka dia, tinggi lain daripada yang lainnya. Ketika mana dia berdiri, orang nampak dia dulu di kalangan sahabat-sahabat. Ketika mana dia naik kuda, kepala dia paling tinggi berbanding dengan yang lain. Bermaksud jelas kehadiran Umar bin Khattab. Nabi SAW pernah kata, kamu wahai Umar, kamu seperti mana Nabi Musa alaihi salam. Ciri-ciri ada pada Nabi Musa, ada pada Umar bin Khattab. Apa dia tuan-tuan? Dalam kes perang Badar, Umar kata apa? Kita bunuh saja tawanan-tawanan perang Badar ni. Nabi Musa alaihissalam disamakan pada waktu ni. Sebab apa? Nabi Musa kata, ya Allah,
Aku dah tak tahan dengan mereka, ya Allah. Apa yang kamu dah lakukan, mereka balas dengan balasan yang tidak sepatutnya. Maka aku minta berdoa kepada Allah supaya hapuskan mereka. Siapa yang minta doa ni? Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu minta kehancuran. Nabi Musa minta doa untuk menghancurkan Bani Israel. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Maka kita nak tunjuk kata sifat sabar Nabi Musa alaihissalam ni, sabar sungguh dia walaupun dia kuat. Kita boleh tentu kita boleh jadi Musa alaihissalam. Kita ke mana kita kuat, kita boleh sabar dengan segala mak nenek dia punya perangai, itu luar biasa. Kan? Orang yang kuat ni tanpa habis cerita, kan, tanpa je, kan, tunjuk sikit kekuatan tu, tetapi tidak Musa alaihissalam. But kemudian kita tengok lagi yang seterusnya. Seterusnya kita tengok, kita nampak tak? Oh, saya punya ni lambat sikit. Jangan bertangguh terhadap arahan Allah. Jangan bertangguh terhadap arahan Allah. Allah kan bagi arahan melalui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata apa? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nak cari pembunuh ni senang je. Kamu kena apa? Kamu kena sembelih lembu. Nanti the next step aku akan beritahu. Baik. Sepatutnya Allah kata buatlah. Tak payah cakap banyak. Apa yang boleh reflect kepada kita? Allah minta kita buat sesuatu urusan dalam agama, jangan kita bertangguh. Last kali dia akan menyusahkan kita. Seperti mana Bani Israel ni, last kali susahkan dia nak pergi cari lembu pula. Kan, nak pergi cari lembu sebagaimana yang mereka nak. Padahal Allah suruh ambil je lembu betina mana-mana. Sama dengan kita. Apabila arahan Allah untuk kita buat suruhan Allah, tanpa banyak bicara kita buat. Bila Allah kata solatlah, kan, solat 5 waktu sehari semalam, ya. Kita boleh tanya pula, solat 5 waktu ni boleh tak kita tukar, ataupun kita tukar dengan benda lain? Boleh tak kita jamak takhir, kan? Tiap-tiap hari ada orang yang jamak, kan? Saya pun pernah buat benda tu dulu. Kita selalu menjamakkan solat di akhir waktu. Nak masuk zuhur nak habis dah, baru solat zuhur, betul, solat isyak. Baik, Allah nak bagi tahu kepada kita apa sahaja arahan Allah, melakukan pada awalnya adalah yang terbaik. Jangan jadi seperti umat Bani Israel yang menangguh-nangguhkan, yang mempermainkan. Kalau kita ada sifat seperti itu, bermakna seolah-olah kita mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, poin yang ke-5, ibrah kita yang ke-5. Baik, kaitan lembu Bani Israel dan Samiri. Baik, hari itu, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cerita tentang sampailah mereka semua dah jumpa lembu betina. Kan? Dah jumpa lembu betina, disuruh untuk sembelih. Maka mereka pun sembelih. Maka apabila mereka sembelih, mereka tanya pula lepas tu kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka kata apa? Qalu al-an ji'ta bil haqq. Sekarang wahai Musa, apa yang kau nak, apa yang Tuhan engkau nak, Rabbak. Kami dah bawa dah lembu seperti mana yang dikehendaki. Padahal mereka dah susahkan diri mereka sendiri. Baik. Clear ke? Tentu dirahmati Allah. Tuan dengar ke? Saya rasa macam jam sikit ni. Ya, putus-putus Ustaz, suara Ustaz. Oh, putus-putus Sekarang ya. Okey dah. Macam ada bunyi-bunyi sikit.
Tak apa, tak apa. Tak apa, Ustaz proceed je. Ya ke? Saya pun tak pasti, takut. Okey. Okey, baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa kaitan lembu Bani Israel dengan Samiri? Baik, sekiranya kita melihat secara ringkas, Samiri ni lembu yang warnanya warna apa? Dia adalah lembu emas yang disembah oleh Bani Israel. Tak ada je Nabi Musa AS. Lebih daripada 30 hari tak ada Nabi Musa AS. Terus mereka menjadi hamba Allah yang tidak beriman. Mudah sungguh. Mudah sungguh untuk mereka terseleweng, untuk mereka tidak beriman. Itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita apa kaitan Bani Israel dengan sendiri ini. Nak bagi tahu apa? Wahai Bani Israel, kamu dulunya pernah menyembah Samiri, lembu emas yang dihidupkan oleh seorang ahli sihir, Samiri. Kali ini aku nak bagi tahu kepada kamu, kamu kena sembelih lembu. Dan cara Allah mengatur mereka nak mempermainkan Tuhan. Akhirnya Tuhan mempermainkan mereka. Sebab itu kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan dengan perancangan jahat, perancangan yang tak baik pada Musa, nak menyusahkan Nabi Musa, tetapi Allah Taala dah tukar. Tengok apa yang terjadi kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada mereka mereka yang buat hal tu, Allah Taala pun tahu sifat mereka, maka Allah Taala kena balik mereka. Last sekali dah suruh sembelih lembu, last sekali ciri-ciri lembu yang ada pada lembu tu adalah ciri-ciri yang mereka sangat tertarik sebelumnya kepada lembu Samiri. Yang mana yang pertama di antara dia launuha safra'un, kan, warna dia warna kuning, faqi'ul launuha, warna dia kuning yang kuat, kuning yang terang. Bukan mudah nak cari lembu kuning yang terang di Palestin pada waktu tersebut. Kemudian tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok lembu ni, lembu betina yang diceritakan dalam surah lembu juga, surah Al-Baqarah. Kemudian pada masa yang sama, lembu yang ciri-ciri yang ada pada Samiri, ciri-ciri itu ada pada lembu yang Allah Ta'ala minta kepada mereka untuk sembelih. Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai Bani Israel, kamu ni bodoh. Sebab kamu pergi sembah lembu. Lembu yang kamu sembah tu, kamu boleh sembelih dia. Apa jenis? Tuhan. Ini adalah makhluk aku. Tuhan yang macam mana yang kamu sembah, kamu boleh sembelih dia. Kemudian dulu Tuhan yang pernah kamu sembah, yang diciptakan oleh Samiri dengan izin Allah, warna dia keemasan kuning terang. Sekarang aku nak bagi tahu kat kamu, ini adalah lembu yang hampir sama, yang dah rare, susah nak dapat. Tapi last sekali kamu dapat, susah kan? Tapi susahnya kamu last sekali, aku nak bagi tahu kepada kamu, lembu yang kamu sembelih ni adalah sama seperti mana lembu Samiri itu. Ia adalah lembu, ia adalah makhluk. Seolah-olah Allah nak balas balik kepada mereka. Nak menyatakan ini adalah makhluk semata-mata. Buat apa kamu sembah benda yang bodoh? Bukan benda yang bodoh. Kamu ni bodoh sangat panggil kamu. Bodoh sangat pemikiran intelektual kamu. Sehingga kamu boleh menyembah seekor lembu. Dan sekarang, kamu sembelih lembu ni mati. Di manakah ketuhanan lembu ini? Ataupun kamu itu lembu? Seolah-olah begitu. Atakhiluna hujur, ambil Allah mempermainkan kamu. Kamu mempermainkan Allah kan selama ni, sekarang Allah mempermainkan kamu. Okey, boleh tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita melihat kepada teori konspirasi. Bukanlah saya nak kata teori ini teori konspirasi sangat. Kita nak cerita sikit-sikit konspirasi COVID-19, konspirasi apa semua, tak. Kita nak beritahu, pasal tak modus operandi Bani Israel dan orang yang suka mencetuskan peperangan. Mereka ni buat apa? Mereka buat satu-satu benda, mereka buat benda tu, tapi mereka suka tuduh orang lain buat benda tu. Tuan-tuan, ada tak sifat kita itu? Kalau sifat kita ada, kita sifat macam sifat Bani Israel lah. Ingat tuan-tuan, benda yang pertama pada Sayyidina Muhammad, peperangan yang pertama berlaku, perang dunia yang pertama, World War I. Okay. Peperangan dunia yang pertama berlaku kerana apa tuan-tuan? Sama dengan kes ni, teori konspirasi Bani Israel ni, kerana kes pembunuhan. Yang terbunuh tu seorang dia. Okay. Yang terbunuh tu seorang saja, Raja Hungary pada waktu tu. Yang terbunuh tu seorang dia. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana seorang yang terbunuh menyebabkan huru-hara kepada satu dunia, hampir satu dunia, berlakunya peperangan dunia yang pertama oleh kerana berlaku satu kes pembunuhan. Nak menyatakan kepada kita apa dia? Nak menyatakan kepada kita orang dulu, orang sekarang, bermula daripada Bani Israel sampai waktu sekarang, mudah sangat untuk membuatkan kekacauan atas dunia ni. Bermula lain bunuh, orang lain yang bergaduh. Orang lain bunuh, orang lain yang susah. Ni kes ni ialah Bani Israel yang buat benda ni, salah seorang pada mereka. Lah kali orang lain yang susah. Bayangkan apa yang berlaku sebenarnya pada kes lembu betina ni, ialah mencari pembunuh. Siapakah pembunuhnya? Akhirnya pembunuh dia dapat dikenal pasti. Cuma sebelumnya pembunuhan ini berlaku bagaimana? Ada banyak riwayat yang datang menceritakan, di antaranya pembunuhan ini berlaku disebabkan oleh kerana ada seorang ni, dia seorang yang kaya. Dia tak ada anak untuk mewarisi kekayaan dia, tetapi dia ada seorang anak saudara. Anak saudara betul dia ni, seorang lelaki ni, dah tak tahan. Tengok dia ni hidup lama dah, orang kaya ni, tapi tak mati-mati lagi. Dia tak mati-mati lagi. So, kalau dia mati cepat aku dapat harta dia, sebab aku adalah satu-satunya waris yang ada pada waktu tersebut. Apa yang jadi tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Apa yang terjadi? Ke anak saudara dia ni bunuh bapa saudara dia. Anak saudara ni yang membunuh bapa saudara dia. Apabila dia bunuh, secara teorinya dapatlah harta juga dia. Tapi apa yang dia buat? Dia tak cukup dia bunuh ni. Dia lepas dia bunuh, dia letak mayat dia ni, mayat orang tua ni, di rumah adik-adik dia yang lain, dan tuduh orang lain yang bunuh daripada dia yang bunuh. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Selesainya masalah apabila berlakunya sembelihan lembu. Apabila berlaku sembelihan lembu, Allah Subhanahu Wa Taala minta sebahagian daripada anggota lembu tu. Ada yang sebut kaki, ada sebut darah, ada sebut tangan. Lembu tersebut buat apa? Ambil idrib. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Fakunna idribuhu bi ba'dihha." Ambil anggota badan apa nama lembu ni, salah satu dia, pukul pada tubuh mayat yang dibunuh. Allah Taala kata, "Wa kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika
فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Lepas itu mayat ni dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku di hadapan Bani Israel. Agak-agak debat. Kalau orang hidup, kan? Kalau orang ini hidup semula dan memang hidup semula untuk memberitahu siapakah yang membunuh dia. Dalam riwayat menyebut pembunuhan ni, pembunuh ni apabila dia melihat di depan di ramai-ramai ni, mesti ada pembunuh seorang. Yang pembunuh ni duduk tunggu je. Macam mana dia pun nak selesaikan masalah ni. Apa yang terjadi? Tak sempat untuk yang si mati ni dah dihidupkan semula. Nak sebut siapa yang membunuh ni sebelum dia dibangunkan semula, pembunuh yang betul ni, yang betul-betul pembunuh ni sudah berubah wajahnya. Maksud dia ni sebenarnya dah cuak lah. Kan? Dah cuak lah. Dah tak nak angkat kaki. Maka nak beritahu kepada kita kan, orang yang buat jahat ni takkan tenang. Dan orang yang buat jahat ni takkan terlepas. Kalau Allah SWT lepaskan atas dunia ni, itu dia takkan tenang. Kalau sekiranya dia kata dia tenang sekalipun di hari akhirat, tidak akan lepas. Baik. Itu kita katakan teori konspirasi. Orang lain yang paling batu, orang lain yang kena tuduh, orang lain yang bunuh, orang lain yang bergaduh. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya yang terakhir, saya punya laptop ni saya rasa lambat sangat. Hikmah sifat lembu yang Allah Subhanahu Wa Taala minta korbankan tu. Kita dah cerita tadi, sifat lembu tersebut adalah sama seperti mana lembu Siberi yang Allah nak beritahu kepada kita, kalau kamu nak sembah selain daripada Allah, ia adalah benda yang sia-sia, ia pun makhluk. Lembu yang dulunya yang kamu angkat, yang kamu nak sangat sembah, adalah benda emas itu. Ini adalah warna yang warna yang emas juga. Kan? Maka tidak ada apa-apa keistimewaan yang ada pada makhluk. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menandakan kepada kita juga Nabi Musa alaihissalam tidak berbicara kecuali ianya berbicara dengan arahan Allah. Nabi Musa sikit-sikit cakap apa? Inna Allah ya'muru. Kemudian Nabi Musa kata apa? Innahu yaqul. Kemudian Nabi Musa kata innahu yaqul. Sesungguhnya Allah berfirman. Sesungguhnya Allah berfirman. Semua yang Nabi Musa buat ni adalah bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dia tak pandai untuk buat agama dia, walaupun dia boleh buat. Itu menunjukkan kepada kita apa? Kita jangan memandai-mandai dalam memberikan dalam memberikan fatwa agama. Kita jangan mandai-mandai dalam memberikan keputusan dalam agama. Sekiranya kita tengok, kita tak tahu, tanyalah ahlinya. Allah Ta'ala ala bisawab. Kemudian Allah SWT pada akhir ayat 74, apa yang poin yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan kepada kita ada pada ayat 74. Allah kata, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal-hijarah aw ashaddu qaswah." Allah nak menceritakan bahawa apa yang Allah tak bagi kepada Bani Israel, semua Allah bagi. Apa yang Bani Israel minta, semua Allah bagi. Tetapi masalah ni ialah apa? Thumma qasat qulubukum. Hati mereka ini sekeras kal-hijarah aw ashaddu qaswah. Allah Ta'ala kata Bani Israel hati mereka sangat keras, lebih keras daripada batu. Dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kita menghadap yang paling besar dalam kehidupan manusia. Itu ialah apa? Keraskan hati kita. Kedua, hati keras ini susahlah. Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih apa pun tak boleh
So Allah Ta'ala kita, kita, wahai manusia, wahai afwan, kamu sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan sekali lupa akan jaga doa kepada Allah supaya meminta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berikan kepada kami hidayah, jangan berbincangkan hati kami daripada hidayah yang telah diberikan kepada kami. Itu yang Allah SWT sebut. Jangan jadi orang yang seperti mana orang yang Bani Israel. Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala bagi semua, Allah Ta'ala bagi kita hidayah dunia yang Allah Ta'ala bagi semua. Adanya internet, ya, orang yang hidup zaman Nabi Musa AS mungkin terkejut kerana kita ni internet ni apa, nak cakap seorang-seorang, saya ni juga kena cakap seorang-seorang daripada orang kata kita ni gila. Ini nikmat, ini nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Itu yang rahmat Allah SWT. Saya punya komputer jam sikit, dia loading, saya tak pasti terdengar atau tak apa yang saya bicara. Semoga perbicaraan kita ni Allah SWT berikan taufik dan inayahnya dan hidayah kepada kita kekekalan untuk berada di dalam hidayah dan rahmat Allah SWT. Kita cukup sekitar itu, cukup masa kita 1 jam.